Hai, bersama dengan Seremi untuk slot 5 minit, 5 soalan je. Hari ini kita akan belajar tentang pembahagian sel bahagian 2. Jom. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang proses meiosis. Proses meiosis ini berlaku pada organ pembiakan untuk menghasilkan sel pembiakan atau dikenali sebagai gamet. Sebagai contohnya ialah di testis untuk menghasilkan sperma, ovari untuk menghasilkan ovum, enter untuk menghasilkan debunga dan juga ovari untuk menghasilkan ovul pada tumbuhan. Manakala gamet yang dihasilkan mestilah mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada sel induknya. Contohnya manusia ada 46 kromosom pada sel soma dan pada sel gamet selepas melalui proses meiosis ia akan menjadi 23 kromosom sahaja, iaitu separuh ataupun haploid daripada sel induk. Tidak seperti mitosis, proses meiosis terdapat dua peringkat iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2 di mana pada akhir meiosis ini ia akan menghasilkan sebanyak 4 sel anak iaitu gamet. Pada proses meiosis 1 berlaku satu proses yang dinamakan sebagai proses pindah silang iaitu pertukaran bahan genetik ataupun maklumat genetik antara dua kromosom homolog iaitu satu daripada ayah, satu daripada ibu yang akhirnya akan menghasilkan variasi ataupun perbezaan genetik pada gamet. Proses meiosis, kromosom dalam bentuk berbenang halus akan memendek dan menebal, kemudian berganda membentuk sepasang kromatid berkembar ataupun kromatid adik-beradik. Dua-dua kromosom ataupun kromatid ini bercantum pada sentromere. Kalau anda lihat pada skrin anda, berwarna pink itu ialah sentromer. Kemudian kromosom homolog ataupun sepasang kromosom yang sama jenis akan berpasangan dan melakukan proses pindah silang. Kalau anda dapat lihat, warna biru dan warna merah akan saling bertukar membuktikan bahawa berlaku pertukaran bahan genetik antara genetik ibu dan juga genetik ayah. Proses ini dikenali sebagai pindah silang iaitu pertukaran bahan genetik yang akhirnya akan membentuk variasi di antara gamet-gamet dan juga anak yang terhasil. Sesungguhnya membran nukleus akan semakin hilang dan gentan gelendung akan terbentuk oleh sentriol. Gentan gelendung ini akan melekat pada sentromer dan ia akan menyebabkan pasangan kromosom ini bersusun pada satah khatulistiwa. Selepas itu, gentan gelendung akan menarik pasangan kromosom homolog ini untuk bergerak ke kutub yang bertentangan. Anda dapat lihat, gentan gelendung akan mengecil dan mengecut untuk menarik kromosom homolog bergerak ke kutub bertentangan iaitu kutub cells ya. Dan kemudiannya apabila sampai ke kutub bertentangan, gentan gelendung akan menghilang dan sitoplasma mencerut membentuk dua sel dan membran nukleus terbentuk semula. Kemudian kedua-dua sel anak ini akan meneruskan dalam proses meiosis 2. Proses meiosis 2 ini sama seperti proses mitosis yang kita dah belajar sebelum ini. Di mana sentriol akan bergerak ke kutub tangan dan menghasilkan gentan gelendung dan melekat pada sentromer. Pada proses ini, proses pindah silang tidak berlaku. Pindah silang hanya berlaku semasa meiosis 1. Kromosom ini akan berbaris pada satah khatulistiwa dan akhirnya sentromer akan terpecah dua menyebabkan kromosom kromatid ini berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Bila sampai, sitoplasma akan mencerut dan terpecah kepada dua dan membran nukleus akan terbentuk semula yang akhirnya akan berbentuk sebanyak 4 sel anak. Kalau anda dapat perhatikan, setiap sel anak akan menghasilkan 2 kromosom di mana separuh daripada sel induknya iaitu 4 sebelum ini. Akhirnya akan membentuk 4 sel anak ataupun 4 sel gamet. Perbezaan mitosis dan juga meiosis. Mitosis berlaku pada sel soma, meiosis berlaku pada sel pembiakan. Mitosis mengekalkan bilangan kromosomnya ataupun diploid, manakala meiosis akan separuhkan bilangan kromosom pada sel anaknya iaitu haploid. Mitosis satu peringkat sahaja, meiosis 2 peringkat iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Mitosis akan menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis menghasilkan 4 sel anak. Mitosis tidak berlaku pindah silang tetapi berlaku pada meiosis. Itu saja 5 minit.
Jangan lupa jawab 5 soalan, scan QR code ataupun link di atas. Bye!